Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni As-Sahih Al-Bukhari terjemahan dan nasr oleh Maulana Asri. Kita masih dalam kitab besar, bab besar ni Kitabul Iman, dan bab kecilnya bab yang ke-41. Babun ada'ul khumusi minal iman. Menunaikan khumus itu sebahagian daripada iman. Babun ada'ul khumusi minal iman. Menunaikan khumus itu sebahagian daripada iman. Khumus. Perbezaan di antara khumus dan khamsun. Khumus dan khams. Menurut Hafiz Ibn Hajar, khumus 1/5. Khumus ni 1/5. Sulus 1/3 gitulah. Ni khumus ni satu kaedah bahasa Arab. Sulus nah. Rubu' ke, khumus ke. Semua tu benda-benda yang melibatkan 1/berapa dah. Kalau khumus ni 1/5 lah. Jadi maksudkan di sini ialah yang disebutkan dalam ayat ke-41. Jadi maksud khumus ni tengok rujuk ayat ke-41 surah An-Nafal berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, ghanimtum min syai'in, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya, dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang miskin, serta Ibn Sabil, orang musafir yang keputusannya. Fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Orang Ibn Sabil yang putus bekalan lah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, Allah, kepada hamba kami Muhammad. In kuntum amantum billah wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan. Pada hari Al-Furqan, itu hari bertemunya dua angkatan tentera, jadi tentera Islam dan kafir di medan perang Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap satu, surah Anfal ayat 41. Jadi hak pelik lah hari perang Badar ni, Furqan ni. Perbezaan antara batil dan salah tu, iaitu kemenangan tentera Islam yang tak logik lah. Tentera 313 lawan dengan 1000 lebih tentera kafir. Benar gilang gemilang pula mana tentera Islam yang tidak ada senjata canggih berbanding dengan tentera kufar, tentera kafir Quraisy pada masa tu, siap-siap lengkap dengan kelengkapan perang lengkap lah, tapi kalah juga lah. Sebab apa? Sebab tu bantuan Allah SWT. Jadi satu perkara besar lah. Jadi perkara yang boleh jadi contoh untuk percaya dah kehebatan Islam, kehebatan bantuan Allah lah. Okey, sekiranya yang dibaca dengan khams 5 sebagaimana diriwayatkan begitu bacaannya, ada riwayat sebut khumus khams, maka ia berarti menunaikan rukun Islam yang 5. Bukan khumus 1/5 tu dah, tapi khamsun ni maksudnya 5 rukun Islam lah, adalah sebahagian iman. Maka ia berarti menunaikan rukun Islam yang 5 adalah sebahagian daripada iman kalau baca khamsun. Perkataan khamsun yang memberi makna itu juga memang tersebut dalam hadis. Ada juga khamsun di segi hadis lain lah. Contohnya hadis bunyan Islam ala khamsin. Islam tertegak di atas 5 rukun. Tetapi riwayat ini dan maknanya agak jauh untuk dikatakan sesuai dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Memandangkan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini, ia langsung tidak menyebutkan tentang haji, sedangkan haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi bab khusus yang berkaitan dengan rukun Islam serta hadisnya juga telah dikemukakan oleh Imam Bukhari sebelum ini ya. Jadi tidak sesuai lah untuk diulangi perkara yang sama di sini. Jadi dia kata bukan khamsun, lebih tepatnya khumus ini. Selain itu khumus juga tersebut dalamnya dah. Tersebut dalam hadis. Kita nak baca lepas ni lah. Kalau begitu ia tidak jadi 5 lagi, bahkan jadi 6 lah. Jadi 6 rukun kalau termasuk ni lah. Maka tidak perkataan khamsun yang tersebut dalam tajuk bab ini dibaca dengan khumus. Khamasa tu baca dengan khumus, bukan khamsun tapi khumus. Itu 1/5 daripada harta ghanimah rampasan perang, bukannya khamsun tapi khumus ni. Okey, lepas tu sebahagian daripada iman. Itu sebahagian daripada iman. Okey, tujuan diadakan tajuk bab ini dan berkaitan serta kesesuaian dengan bab-bab sebelumnya. Apakah tujuan Imam Bukhari membuat tajuk bab ini dan kenapa beliau meletakkannya di sini? Kata Maulana Salimullah Khan, tujuannya ialah beliau masih lagi ingin membilang
cabang-cabang iman yang merupakan tuntutan iman atau hasil dan buah iman seseorang. Itu matlamat Imam Bukhari. Okey, bab terakhir yang menyebutkan tentang cabang-cabang iman ialah bab mengiringi jenazah adalah sebahagian beriman. Cabang-cabang iman maksudnya sebahagian beriman juga, iaitu mengiringi jenazah. Sebelum ni lah, bab sebelum ni. Kemudian beliau mengemukakan beberapa bab dengan tajuk yang berlainan coraknya. Setelah itu beliau kembali membuat tajuk dengan corak yang telah dibuatnya sebelum itu. Tujuannya ialah menyatakan bahawa perkara-perkara yang disebutkan melalui tajuk-tajuk sebelum ini merupakan perkara yang selalu ditemui dan dihadapi oleh seorang mukmin dalam kehidupan sehariannya. Ada orang mati, ini jenazah dan macam-macam lah. Adapun khumus yang disebutkan dalam tajuk bab ini maka merupakan satu perkara yang jarang sekali berlaku lah. Jika tidak ada perang, tak berlaku dah, tak ada khumus ni. Untuk ada khumus mestinya ada ghanimah, harta rampasan perang dulu, baru ada khumus ni 1/5 daripada harta rampasan perang. Dan untuk ada ghanimah harta rampasan perang pula semestinya ada peperangan dahulu . Sedangkan peperangan adalah sesuatu yang jarang sekali berlaku dalam kehidupan seseorang . Walaupun begitu, menunaikan khumus tetap merupakan sebahagian daripada iman. Jangan anggap enteng lah. Jangan menganggap remeh-temeh. Bahkan kalau perang, sungguh kalau beli harta rampasan perang mesti tunaikan khumus 1/5 untuk Allah dan Rasul ataupun untuk untuk umat Islam seluruhnya . 4/5 untuk tentera . Maka perkara yang boleh jadi seseorang tidak akan pernah temui walaupun sekali dalam hidupnya. Ada orang tak payah rasa. Juga perlu diketahui bahawa ia juga adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Kesesuaian yang lain boleh juga diperhatikan pada tajuk mengiringi jenazah yang telah dibuat oleh Imam Bukhari sebelum ini. Ia menunjukkan bahawa apabila berlaku peperangan, maka tentulah akan ada yang tercedera. Dan boleh jadi ada yang meninggal dunia. Ia juga menyatakan kepentingan menyelesaikan urusan kematian terlebih dahulu berbanding mengira dan membahagikan harta ghanimah perang dan khumus kepada orang-orang berhak. Kerana itulah Imam Bukhari meletakkan bab ini kemudian lagi daripada bab mengiringi jenazah. Walaupun agak jauh tetapi ia masih berkaitan. Kesesuaian tajuk bab ini dengan tajuk bab sebelumnya juga terletak pada hadis yang tersebut di bawahnya. Lepas ni kita akan baca hadis sesuai dengan tajuk bab . Hadis di bawah bab sebelum ini menyatakan perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Bab sebenarnya. Perkara halal jelas kerana ini termasuk dalam apa yang dibenarkan atau disuruh oleh Allah. Dan yang haram pula jelas kerana ini termasuk dalam apa yang dilarang oleh Allah secara terang dengan dalil. Demikian juga dengan hadis di bawah tajuk bab ini, ada yang jelas disuruh oleh utusan Allah Rasulullah SAW dan ada juga yang jelas dilarangnya. Yang jelas diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis di bawah bab ini ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan khumus. Jadi antara tu dalam hadis ni sebut ngelahnya menunaikan khumus. Itu perkara yang jelas yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama-tama ada sokongan Al-Quran yang telah terang. Khumus ni wajib ditunaikan. Dan yang dilarangnya pula ialah menggunakan bekas-bekas tertentu untuk membuat arak. Dengan bab ini juga berakhirlah bab-bab yang menyatakan tentang cabang-cabang iman. Tajuk bab yang dibuat oleh Bukhari di sini ialah ada'ul khumus minal iman. Menunaikan khumus adalah sebahagian daripada iman. Di akhir kitab Al-Jihad pula Bukhari mengemukakan tajuk yang hampir sama lafaznya dengan lafaz tajuk bab ini, iaitu ada'ul khumus minad din. Menunaikan khumus adalah sebahagian daripada agama . Iman agama ni sama . Jadi lebih kurang . Kita baca hadis ke-53 dah. Pada mana hadis ni? Dah kan hari ni. Allah. Jemai perbahasa dia ni. Hadis ke-53. Tengoklah, bagi dua je dak. Okay, haddatsna Ali bin al-Ja'di qala akhbarna Syu'batu an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a ibn Abbas yujlisuni ala saririhi faqala aqim 'indi hatta aj'ala laka sahman min mali fa aqamtu ma'ahu shahrayn ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة
Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril harami wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari madar. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannata. Wa sa'aluhu 'anil ashribati fa amarahum bi arba'in wa nahahum 'an arba'in. Amarahum bil iman billahi wahdahu. Qala atadruna mal iman billahi wahdahu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadana wa an tu'tu minal maghnami al-khumus. Wa nahahum 'an arba'in 'anil hantami wad dubai wal naqiri wal muzaffati wal muzaffati wa rubbama qala al-muqayyiri wa qala ihfazuhunna wa akhbiruhum bihinna man waraikum. Lihat atraf hadis yang sama dengan hadis ke-53 ini pada hadis nombor 87, 523, 1398, 3095, 3210, 4299, 4398, 6170, 7266, 7566 ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hadis yang sama dah. Dalam kitab Sahih Bukhari saja dah. Okey, hadis ke-3 ni terjemah dia. Ali bin Al-Ja'd meriwayatkan pada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan pada kami daripada Abi Jamrah. Katanya aku duduk bersama Ibn Abbas bila mendudukkan daku di atas katilnya. Kata beliau kepadaku, tinggallah bersama kami berapa lama sehingga aku memberi sebahagian daripada hartaku kepadamu. Aku pun berada bersamanya selama 2 bulan. Kemudian dia berkata, sungguhnya rombongan dari suku Abdul Qais, bila mereka datang kepada Nabi SAW, baginda bertanya, siapakah rombongan itu? Mereka menjawab Rabi'ah. Bersabdalah Nabi SAW, selamat datang kepada kaum itu dan rombongan itu dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Di antara kami dan kamu ada kabilah kufar mudar. Oleh itu suruhlah kami tentang suatu perkara yang jelas supaya dapat kami ceritakan kepada orang-orang di belakang kami dan kami dapat masuk syurga kerananya. Mereka juga bertanya tentang bekas-bekas minuman. Maka Nabi SAW menyuruh mereka 4 perkara dan melarang mereka daripada 4 perkara. Nabi menyuruh mereka beriman dengan Allah sahaja. Baginda SAW bertanya, tahukah kamu apa itu beriman dengan Allah sahaja? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahuinya. Kata baginda, mengucap tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kamu memberikan daripada ghanimah harta rampasan perang khumus 1/5. Dan baginda melarang mereka daripada 4 perkara. Al-hantum, tempayan hijau untuk membuat arak. Ad-duba, bekas daripada labu kering juga untuk membuat arak. Ad-naqir, umbi atau pangkal pokok kurma yang dijadikan bekas dengan ditebuk bahagian dalamnya untuk membuat arak. Dan al-muzaffat, bekas yang dilumur tar juga untuk membuat arak. Kata perawi mungkin katanya al-muqayyar di tempat muzaffat itu artinya sama sajalah dah. Muzaffat al-muqayyar. Dan seterusnya Nabi SAW bersabda, jagalah perkara itu semua dan ceritakan tentangnya kepada orang-orang yang di belakang kamu. Itulah hadis dia dah. Hadis ke 52 dah. Panjang syarah. Hadis ke-53, hadis 53. Okey, itu dah cerita Ali bin Ja'ad dah. Kita habis kita jebak ni. Ada meninggal. Tak apalah dah. Tak jebak tadi. Walaupun begitu maksud beliau, Imam Bukhari mengemukakannya di sana tidaklah betul-betul sama dengan maksudnya yang mengemukakan di sini dah. Jadi bab ni ada 10 lagi hadis atau 11 hadis. Atraf yang sama tapi maksud yang berlain dah. Sebagaimana sudah dimaklumi, Imam Bukhari tidak sekali-kali akan mengulangi maksud yang sama untuk tajuk bab yang dibuatnya dah. Tajuk bab yang berlain ni maksud yang berlain. Maksud satu hadis tu boleh difahami dengan berbagai-bagai tajuk. Kelainan semestinya ada pada maksud 2 tajuk bab yang kelihatan hampir sama itulah. Tajuk ada khumus minal iman
Dari segi tajuk ada ul khumus minad din. Jadi ada tajuk yang hampir sama tapi makna yang maksud yang berlain lah. Yang dimaksudkan oleh Bukhari berlain. Hadis di bawah bab ini dikemukakan oleh Imam Bukhari sebanyak 10 kali dalam kitabnya ini, semuanya dengan maksud-maksud yang berlain. Melihat Fathul Bari jilid 1 muka 109, Umdatul Qari jilid 1 muka 302 hingga 303, Kashful Bari jilid 2 muka 994 hingga 990, Nasrul Bari jilid 1 muka 352 hingga 303 tu cerita tentang tajuk bab. Dan kita pergi kepada perawi lah. Ali bin Ja'ad. Siapa dia Ali bin Ja'ad? Berkata Ali bin Ja'ad. Beliau ialah Ali bin Ja'ad bin Ubaid al-Jauhari al-Hashimi al-Baghdadi. Abul Hasan adalah kunyahnya. Dikatakan al-Jauhari kerana beliau peniaga batu-batu permata. Jauhari ni batu permata dia. Dan dikata al-Hashimi bukanlah kerana beliau dari keturunan Bani Hashim, tetapi kerana salah seorang daripada Bani Hashim telah memerdekakannya atau nenek moyangnya dimerdekakan oleh Bani Hashim dah. Dia sekali jadi Hashimi belakang. Ali bin Ja'ad lahir pada tahun 133 Hijrah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibrahim bin Sa'ad, itu guru dia lah. Ibrahim bin Sa'ad, Israel bin Yunus, Ismail bin Ayyash, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Rabi' bin Sabih, Sufyan al-Thari, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah, Mubarak bin Fadlah, Abu Ishaq al-Fazari dan lain ni. Itu guru dia. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, anak murid dia lah, boleh terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Abu Daud, Ibrahim al-Harbi, Abu Ya'la al-Musali, Ahmad bin Hanbal, Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim al-Razi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yahya bin Ma'in, Yaqub bin Syaibah. Ini anak-anak murid dia yang hebat-hebat dah. Yahya bin Ma'in mengatakan dia ni Ali bin Ja'ad ni lah. Dia ni seorang perawi yang thiqah dan sadiq. Beliau juga mengatakan Ali bin Ja'ad adalah perawi Baghdad yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis Syu'bah. Kalau hadis Syu'bah ni paling teguh sekali Ali bin Ja'ad. Abu Zur'ah mengatakan dia seorang yang sadiq dalam meriwayatkan hadis. Lemah kalau kira istilah sadiq ni ta'dil yang lemah lah dah. Abu Hatim mengatakan dia seorang perawi yang teguh dan kuat. Saya tidak pernah melihat dari kalangan muhaddisin orang yang menghafal hadis lalu mengemukakan hadis itu dengan lafaz yang betul-betul sama, tepatlah, tanpa sedikit pun perubahan, kecuali Qabisah dan Abu Nu'aim dalam meriwayatkan hadis Al-Thari. Hadis Al-Thari, Qabisah dan Abu Nu'aim. Yahya al-Himani dalam meriwayatkan hadis Syarif. Yahya al-Himani dan Ali bin Ja'ad dalam meriwayatkan hadis Syu'bah. Kalau Syu'bah agak anak murid dia Ali bin Ja'ad yang paling tepat. Berubah lah. Tak sedap juga dah, tak berubah lafaz. Dan jadi Ali bin Ja'ad ni riwayat daripada Syu'bah tak berubah, lafaz dia tepat dah. Gitulah lebih kurang ni. Abu Hatim ni syadid dah. Kerah dah. Tapi dia kata dipuji Ali bin Ja'ad. Cuma terdapat dua kritikan terhadapnya. Kritikan pertama terhadapnya ialah dia dikatakan seorang yang bersefahaman Jahmiyah. Orang yang menafikan sifat-sifat Allah telah disebutkannya dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Inilah hak cerita gagal 2-3 hari ni. Allah istiwa kau tidak berkuasa tu Jaham lah, Jahmiyah dah. Dia nak tanzih menyucikan Allah daripada sifat makhluk, dan sekali terpengaruh dengan metod cara berfikir ahli kalam, cara berfikir Aristotle dan Plato menyebabkan dia menafikan sifat-sifat Allah, takut serupa dengan makhluknya. Dan dia juga berpendapat Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah lah. Dan Jahmiyah Mu'tazilah sama lah. Dan masuk kepada sebahagian Asy'ariyah lah. Bukan Imam Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah. Anak-anak murid dia lepas tu ada juga terpengaruhnya. Tak apalah dah. Imam Muslim mengatakan dia seorang perawi yang thiqah tetapi berfahaman Jahmiyah. Agaknya itulah sebabnya Imam Muslim tidak memasukkan hadisnya ke dalam Sahih Muslim. Padahal Ali bin Ja'ad adalah antara guru tertua yang pernah ditemuinya. Imam Muslim tak masuk dah. Bukhari masuk. Riwayat Muslim daripadanya hanyalah terdapat di luar kitab Sahih Muslim sahaja. Begitulah anggapan ulama dah. Kerana itu juga Imam Ahmad bin Hanbal melarang kedua orang anaknya daripada mendengar hadisnya. Imam Ahmad laga dah. Dia terpengaruh Mu'tazilah dan Jahmiyah lah. Ni Ali bin Ja'ad. Al-Jawzajani berkata Ali bin Ja'ad bukan bergelumang dalam satu bid'ah saja. Dia menyeleweng dari kebenaran dan dia adalah pelampau Syiah. Syiah pula Al-Jawzajani kata. Tetapi menurut setengah ulama tidak terbukti dengan sesungguhnya dia seorang Jahmiyah dan tidak terbukti juga dengan sesungguhnya dia pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tak jelas ya. Kerana itulah Imam Bukhari mengambil riwayatnya dan mengemukakannya dalam kitab sahihnya itu. Ini nak bapa Imam Bukhari babuh dalam kitab sahih Bukhari dia mesti ada sebab. Dan sebabnya tak ada bukti dia. Orang tuduh saja dah.
Tuduh ni macam terfitnah ni mungkin dah ni ya. Zaman dulu pun biasa berlaku dah. Okay, Hafiz Az-Zahabi setelah menukilkan kata-kata para ulama tentang Ali bin Ja'ad sebagai seorang perawi Jahmiyah, berkata setengah golongan muhaddisin terlajak kuat menghukum orang yang ada sedikit sahaja keterlanjuran yang menyalahi sunnah. Ali bin Ja'ad adalah seorang imam besar lagi hujah. Jadi Imam Hafiz Az-Zahabi kata orang kritik Ali bin Ja'ad ni salah satunya bunyi sikit je berita kritik kuat lalu dah. Telajak kuat kritik. Sedangkan Ali bin Ja'ad ni imam besar lagi hujah. Kritikan keduanya ialah ada orang mengatakan dia berfaham Syiah. Ni kritikan kedua. Abu Ghassam menukilkan daripada Ad-Duri, katanya dia pernah berada dekat dengan Ali bin Ja'ad di satu majlis. Dalam majlis itu ada Abdullah bin Umar. Lalu ada orang membaca di hadapannya hadis Ibn Umar yang bermaksud kami di zaman Rasulullah SAW dahulu sudah pun menyebutkan bahawa sahabat ini melebihi sahabat ini. Dan sebaik-baik umat ini selepas Rasulullah SAW ialah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bicara kami itu sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW dan baginda tidak menegurnya. Kata Ali bin Ja'ad, ni kecek gini dah, orang tuduh dia Syiah. Tengok budak ini, dia masukkan dengan budak ini iaitu Ibnu Umar. Dia tidak pandai pun menceraikan isterinya. Tiba-tiba dia mengatakan kami di zaman Rasulullah SAW dahulu menyebutkan orang itu lebih baik daripada orang ini. Macam kritik lah. Macam tak setuju dengan hadis Abdullah bin Umar tu lah. Begitu juga boleh disebut hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid Hasan Husain. Dia mengatakan Allah SWT tidak menjadikannya Sayyid sebagai sindiran, bahawa umat Islam tidak menjadikannya sebagai ketua walaupun dia memang seorang Sayyid. Macam orang lain tak jadikan dia Sayyid, ketua lah. Tak angkat dia sebagai pimpinan khalifah ke, anak cucu Nabi ni Hasan Husain lah. Jadi dia kata gitulah. Sayyid ni cerita pasal Hasan lah. Adapun tentang hadis Ibn Umar tadi, dia menafikannya. Imam Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi bercerita, katanya, saya pernah berkata kepada Ali, saya mendapat tahu kamu ada mengatakan tentang Ibn Umar budak ini. Ali menjawab, tidak, saya tidak pernah pun berkata begitu. Fitnah dia kan kau dah. Berkenaan dengan hadis Sayyid tadi, Imam Zahabi mengatakan bahawa riwayat ini dikemukakan dari Abu Ghassan Ad-Duri, tetapi dia seorang yang majhul pula. Andai kata dia memang pernah bersikap begitu pada suatu ketika, ulama-ulama hadis mengira dia telah bertaubat lalu menerima hadis daripadanya. Kalau betul lah dah. Masalahnya orang hadis cerita tu tak boleh pakai mana dah. Abu Ghassan Ad-Duri ni majhul, tak ada siapa kenal dia, tak lagi orang tak kenal daripada cerita Ali bin Ja'ad ni. Dia cerita pasal orang tapi Abu Ghassan Ad-Duri ni orang tak kenal pula. Jadi takut jadi fitnah lah. Oleh sebab itu Imam Bukhari tak terima mana kritikan tajrih terhadap Ali bin Ja'ad ni. Tapi ada dinukilkan bahawa dia pernah mengatakan sesuatu kepada Muawiyah. Katanya, tetapi Muawiyah tidaklah aku tidak suka kalau Allah menyiksanya. Berat tu dah. Ya pernah orang kata, dia kata tetapi Muawiyah tidaklah aku tidak suka kalau Allah menyiksanya. Maksudnya suka Allah siksa Muawiyah ni. Ada nukilan gitulah. Begitu juga ada dinukilkan kata-kata daripadanya tentang Sayyidina Uthman. Katanya Uthman telah mengambil 100,000 dirham daripada Baitul Mal tanpa sebenarnya. Fitnah. Uthman ni ambil harta Baitul Mal, inilah harta kewangan negara ni, tanpa sebenarlah dah, tak telus, tidak diaudit kita kata dah. Kerana itu Abu Daud berkata Ali ini telah dicap dengan cap yang tidak baik kerana katanya saya tidak berasa terkilang sekiranya Muawiyah disiksa oleh Allah ni. Jadi orang kecek gitu bukan dia ni. Syiah kecek ni. Kata Ibn Adi, saya tidak dapati riwayat Ali bin Ja'ad bermasalah jika ia memuratkan daripada perawi yang siqah. Bukhari walaupun terkenal teliti dalam menilai perawi tetap menerimanya untuk kitab sahihnya dah. Jadi Imam Bukhari syadik kerah ni. Tiba-tiba Ali bin Ja'ad ni terima dah. Mesti ada sebab ni. Hafiz Ibn Hajar Asqalani pula berpendapat Imam Bukhari hanya mengambil beberapa riwayat ini daripada Syu'bah saja. Demikian tersebut dalam Hadis Syari, Muqaddimah Fathul Bari muka surat 430. Di dalam Tahzib At-Tahzib pula beliau menyebutkan Ibn Hajar ni sebanyak 13 hadis Syu'bah telah diriwayatkan melaluinya di dalam Sahih Al-Bukhari. Mungkin main 13 hadis Syu'bah. Ali bin Ja'ad sahaja cerita pasal hadis Syu'bah ni. Lihat Tahzib At-Tahzib jilid 7 muka surat 292 hingga 293. Jadi Imam Bukhari ni hama ambil daripada Ali bin Ja'ad daripada Syu'bah. Orang lain tidak dah. Sikap para ulama ahli sunnah wal jamaah secara umumnya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Ja'ad ialah jadi orang tertuduh Syiah, kau tertuduh Jahmiyah, kau tertuduh gapo-gapo pun dah. Qadariyah dah. Kita baca sebelum ni dan Sahih Bukhari pada perawi-perawi tersebut
macam mana nak menghadapi dah tajrih yang sebegitu dah kepada perawi-perawi hadis. Pertama, tidak terima hadis-hadisnya jika ia sangat-sangat melampau dalam bid'ahnya. Kita tak boleh terima ni ahlul bid'ah yang melampau dah. Yang kedua, hadis-hadis yang menyokong bid'ahnya tidak terima dah. Jadi hadis-hadis lain terima, hadis yang menyokong bid'ah Syiah dia ke bid'ah Jahmiyah dia tidak terima dah. Yang ketiga, tidak terima hadis-hadis ahli bid'ah yang menyeru orang kepada bid'ahnya. Dia tidak buat hadis lah, tapi dia hadis lain tapi dia kuat. Bukan dia sorgejah bid'ah ahli Syiah ke apa dah. Dia sendiri ajak orang lain masuk Syiah ataupun masuk Jahmiyah lah. Yang keempat, tidak terima hadis-hadisnya yang bercanggah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh sunnah lah. Tak terima hadis-hadis yang bercanggah dengan tokoh-tokoh sunnah. Yang kelima, boleh terima hadis-hadis ahli bid'ah yang telah bertaubat dari bid'ahnya dengan syarat ia tidak menyokong bid'ahnya dah. Dia taubat pula, bukan ahli bid'ah berteruslah. Dia berhenti dan bertaubat masuk ahli sunnah lah. Al-Baghawi mengatakan Ali bin Ja'ad meninggal dunia pada tahun 230 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 303. Tahzib al-Kamal jilid 20 muka 341 hingga 347. Khulasa al-Khazraji muka 272. Tahzib al-Tahzib jilid 7 muka 292 hingga 293. Syiarul A'lam bin Balad jilid 10 muka surat 456 hingga 407. Al-Alam jilid 4 muka 209. Mizan al-I'tidal jilid 3 muka 116. Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 5 muka 214. Hadis Sari muka surat 430. Kashful Bari jilid 2 muka surat 197 hingga 701 dah. Dah tu tentang Saleh perawi mula dah. Waktu politik gitu dah. Sambungan ni. Panjang main. Bagi dia buat semut mana tak. Okey, habis itu tentang perawi pertama Ali bin Ja'ad. Bagus dah. Okay, Ali bin Ja'ad meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Abi Jamrah. Katanya dah, Abi Jamrah, tak siapa dia dah. Baru Ali bin Ja'ad, Abi Jamrah. Okay, berkata Abu Jamrah. Atau Abi Jamrah apa? Abu Jamrah yang Nasr bin Imran. Nama dia Nasr bin Imran. Beliau ialah Nasr bin Imran bin Isham atau Asim bin Isham atau Asim bin Wasi' ad-Dubai al-Basriyah. Abu Jamrah adalah kunyah Nasr. Jadi Abu Jamrah tu kunyahnya, nama sebenarnya Nasr bin Imran. Bagaimanapun Nasr lebih popular dengan nama kunyahnya Abu Jamrah. Jadi sehunnya Abu Jamrah berbanding dengan Nasr. Macam Abu Bakar lah. Nama Abu Bakar tu bukan nama sebenarnya dah. Jadi Abu Bakar lebih suhu daripada nama sebenarnya dah. Tak apalah macam ni lah. Abu Jamrah lebih terkenal daripada nama sebenarnya Nasr. Selain meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas, Abu Jamrah juga meriwayatkan hadis daripada Ibn Umar, Anas bin Malik, Zahdam al-Jarmi, A'is bin Amr al-Muzani dan lain. Ni tegur-tegur dia dah. Ayub as-Sakhtiyani, Ma'mar, Syu'bah, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Ibrahim bin Tahman dan lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ni anak murid dia dah. Ibn Abdul Bar berkata Abu Jamrah adalah seorang perawi yang disepakati para ulama tentang kesiqahannya. Menurut Imam Bukhari, Abu Jamrah meninggal dunia di Sarah pada tahun 128 Hijrah. Tu boleh tanya lah. Nak rujuk lihat Umdatul Qari jilid 1 muka surat 303, Taqrib al-Tahzib muka surat 561, Al-Alam jilid 8 muka surat 27, Tahzib al-Kamal jilid 29 muka surat 362 hingga 364, Khulasa al-Khazraji muka surat 401, Tahzib al-Tahzib jilid 10 muka surat 431 hingga 432, Syiarul A'lam bin Balad jilid 5 muka surat 243, Al-Kashif jilid 2 muka surat 319, Kitab Al-Thiqat jilid 5 muka surat 476, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 7 muka surat 235, Kashful Bari jilid 2 muka surat 701 hingga 702. Tu perawi yang kedua lah kita bicara. Ali bin Ja'ad meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Abu Jamrah. Abu Jamrah tu bicara. Katanya aku duduk bersama Ibn Abbas, beliau mendudukkan daku di atas katilnya. Pergi jumpa Ibn Abbas. Abu Jamrah ni. Beliau mendudukkan daku di atas katilnya, katil Ibn Abbas. Kenapa Abu Jamrah dimuliakan sebegitu rupa oleh Ibn Abbas? Ibn Abbas ni muliakan sangat Abu Jamrah ni sebab apa dah? Sehingga duduk atas katil Ibn Abbas lah, katil dia dah. Timbul persoalan di sini, kenapakah Abu Jamrah dimuliakan sebegitu rupa oleh Ibn Abbas? Dan bilakah peristiwa itu berlaku dah? Jawapannya ialah peristiwa ini berlaku ketika Ibn Abbas menjadi gubernur di Basrah.
semasa pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi Ibn Abbas ni kumpulan Sayyidina Ali dia di Gabina di Basrah. Di kawasan Basrah, Kufah dan sekitarnya terdapat ramai sekali orang-orang Farsi. Dan kebanyakan mereka tidak pandai bertutur dalam bahasa Arab. Maka Abu Jamrah lah yang menjadi penterjemah di antara mereka dan Ibn Abbas. Jadi zaman dulu lagi ada penterjemah. Jadi tak pelik lah kena telefon lah ni dan dengan siapa-siapa pun. Dia derah suara dia ada kita terjemah ni, tak ada pelik lah. Jadi tidak pelik dah. Zaman dulu pun ada dah. Justru dalam kitab ilmu yang akan datang tersebut sebabnya sebegininya. Kuntu utarjimu bainan nasi. Bermaksud tugasku ialah menjadi jurubahasa antara Ibn Abbas dengan orang ramai. Jadi jurubahasa antara Ibn Abbas dengan orang ramai tu Abu Jamrah lah yang gerti bahasa Parsi dah. Okey, itu cerita dia dah. Kata beliau kepadaku, kepada Abu Jamrah dah, Ibn Abbas kata dah, tinggallah bersama kami beberapa lama sehingga aku memberi sebahagian daripada hartaku kepadamu dah. Aku pun berada bersamanya lah. Yani Abu Jamrah bersama Ibn Abbas ni selama 2 bulan dia duduk bersama Ibn Abbas. Kenapa pemberian Ibn Abbas kepada Abu Jamrah adakah sagah hati atau upah? Dia beri apa nak beri harta dah. Ibn Abbas hendak memberikan sebahagian daripada hartanya kepada Abu Jamrah. Boleh jadi sebagai sagah hati kerana kerjanya yang banyak membantu Ibn Abbas itu. Boleh jadi juga diberikan sebagai upahnya lah. Mungkin upah terjemah dia. Di sini para ulama membuat kesimpulan bahawa upah atau sagah hati menyampaikan hadis boleh diambil. Bukan sagah hati itu terjemah pun macam sampai hadis kan. Begitu juga dengan mengajarkan hadis, kerana hadis yang jadikan dalil ini hanya menceritakan tentang Abu Jamrah yang menjadi penterjemah saja, maka orang yang mengajar hadis lebih-lebih lagi lah patut mendapatkan upahnya lah, gitu nah. Berdasarkan riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari di bawah kitab haji, bab haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Setelah Abu Jamrah menukilkan kata-kata Ibn Abbas, aqim indi fa aj'al laka sahman min mali. Bermaksud tinggallah bersamaku beberapa lama, aku hendak memberikan satu bahagian dari hartaku kepadamu dah. Syu'bah bertanya beliau, 5, kenapa? Jawab Abu Jamrah, lirru'ya allati ra'aitu, kerana mimpi yang aku alami itu. Kerana mimpi, bukan terjemahan. Saya lihat riwayat berkenaan selengkapnya di bawah ini. Haddatsna Adamu, haddatsna Syu'batu, akhbarana Abu Jamrah, Nasr bin Umran ad-Dubai. Qala tamatta'tu fanahani nasun. Fasa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت. Bermaksud Adam meriwayatkan pada kami katanya, Syu'bah meriwayatkan pada kami katanya, Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai meriwayatkan pada kami katanya, aku pernah hendak memakai ihram untuk menunaikan haji tamattu'. Tetapi orang-orang melarangku. Lalu aku tanyakan perkara itu kepada Ibn Abbas. Beliau sebaliknya menyuruhku mengerjakan haji tamattu'. Kemudian aku bermimpi semacam ada seseorang berkata kepadaku, haji yang mabrur dan umrah yang terima. Lalu aku menceritakan mimpi itu kepada Ibn Abbas. Ceritanya haji tamattu' lah. Menyuruh Abu Jamrah ni haji tamattu'. Lepas tu sebut haji mabrur dan umrah. Beliau lantas berkata itu adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi haji tamattu' ni. Lalu beliau berkata kepadaku, tinggallah bersamaku berapa lama, aku hendak memberiku satu bahagian dari hartaku kepadamu. Syu'bah berkata, maka aku bertanya kenapa? Jawab beliau, Abu Jamrah, kerana mimpi yang aku alami itu. Mungkin sekali kerana mimpi itu Ibn Abbas beranggapan Abu Jamrah adalah seorang yang mulia, kerana mendapat gembira sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang diketahuinya. Maka timbullah keinginan dalam hatinya untuk memberikan sesuatu sebagai sagu hati kepada Abu Jamrah. Apalagi Abu Jamrah telah banyak membantunya sebagai jurubahasa. Itu cerita dia lah. Semuanya mungkinlah Ibn Abbas ni sokong haji tamattu' tu lebih afdal gitu kali dah. Pasal Allah mazhab kita ni haji ifrad nombor 1, lepas tu haji tamattu', lepas tu haji qiran dah. Tapi mengikut Ibn Abbas ni seolah tamattu' lebih sesuai dengan sunnah, lebih baik berbanding haji ifrad sekalipun. Allah a'lam lah. Jadi
sebagai sokongan pada dia tu kan dia nak beri pahala, mungkin nak beri seagak hati lah, upah ke apa lah. Tambah-tambah lah, dia sebut juga jurubahasa ni. Okay, habis itu dah. Nah, 2 bulan dia berada bersama dia. Aku pun berada ni. Maksudnya Abu Jamrah bersama Ibn Abbas ni. Aku pun berada bersamanya, bersama Ibn Abbas selama 2 bulan. Kemudian dia berkata, sungguhnya rombongan dari suku Abdul Qais bila mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ya. Jangan. Macam kat mana? Tak apalah Abdul Qais ni. Sesungguhnya rombongan dari suku Abdul Qais. Tak sampai lagi ke tak? Okey, suku Abdul Qais. Abdul Qais adalah bapa satu kabilah yang besar lah. Silsilah keturunannya sampai kepada Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu Abdul Qais ni. Bila mereka datang kepada Nabi SAW, suku Abdul Qais ni. Bagi dia bertanya, siapakah rombongan itu? Oh, ni pembicara panjang tentang kisah rombongan Abdul Qais. Baca kodok ni panjang benar. Lepas ni kali dah. Lepas ni kita sambung. Banyak lagi ni. Kita sambung lepas ni. Kita pelar dah. 1, 2, 3, 4. 4 lah dah. Tak habis lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni dah. 5. Kau sambung ke panjang. Kau sambung lagi. Sambung lagi dah. Bila mereka datang kepada Nabi SAW, rombongan Abdul Qais ni datang jumpa dengan Nabi dah. Okay, latar belakang di sebalik mengemukakan kisah rombongan Abdul Qais kepada Abu Jamrah. Sebab apa? Kisah rombongan Abdul Qais kepada Abu Jamrah ni. Kisah rombongan Abdul Qais ni Ibn Abbas cerita kepada Abu Jamrah. Dah, sebab apa dah? Latar belakang. Apakah Ibn Abbas mengemukakan cerita ini kepada Abu Jamrah secara tiba-tiba sahaja tanpa ada sebarang latar belakangnya, atau memang ada latar belakang kisah di sebalik cerita rombongan Abdul Qais ni? Jawabnya ialah memang ada latar belakangnya. Ia boleh dilihat pada hadis-hadis lain, umpamanya dalam Sahih Muslim daripada Gundar, daripada Syu'bah yang menceritakan sebab urutnya dan sebab turun hadis ni lah. Iaitu ada seorang perempuan datang kepada Ibn Abbas lalu bertanya tentang hukum nabis. Hukum nabis lah, hukum redam kurma kering apa tu lah. Lihat teks hadis berkenaan bersama terjemahannya di bawah ininya. Haddatsna Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wa alfazuhum mutaqaribatun. Qala Abu Bakr haddatsna Gundar an Syu'bah wa qala al-akharani haddatsna Muhammad bin Ja'far haddatsna Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina yaday Ibn Abbas wa baina an-nasi fa atatuhum imra'atun tas'aluhu an nabiz al-jarri فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bermaksud Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Musanna dan Muhammad bin Bashar meriwayat kepada kami. Lafaz mereka hampir sama sajalah. Abu Bakar berkata, Gundar telah meriwayat kepada kami daripada Syu'bah. Muhammad bin Al-Musanna dan Muhammad bin Bashar pula berkata, Muhammad bin Ja'far meriwayat kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abi Jamrah. Beliau berkata, aku pernah menjadi jurubahasa di antara Ibn Abbas dan orang ramai. Lalu ada seorang wanita datang bertanya beliau tentang nabis, yakni air rendaman tamakin. Air tamakin tu kurma kering lah, bubuh dalam air dah, rendah dah, yang disimpan dalam bekas tembikar. Maka beliau menjawab, sesungguhnya rombongan Abdul Qais bila mereka datang kepada Nabi SAW. Ini apa? Bawa hadis lah. Dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Maghazi lah, kitab sejarah lah. Maghazi ni perai dah, sejarah. Pula ada dinukilkan daripada Abi Jamrah sendiri sebegini lah. An Abi Jamrah qultu li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma inna li jarratan yuntabadhu li nabidun fa ashrabuhu hulwan fi jarrin in akthartu minhu fajalastu alqama fa ataltu aljulusa khashitu an aftadiha faqala qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Bermaksud, daripada Abi Jamrah katanya aku pernah berkata kepada Ibn Abbas, sesungguhnya aku pernah memiliki bekas daripada tembikar untuk dibuat nabis. Bekas daripada tembikar untuk dibuat nabis. Abu Jamrah kata ni. Abu Jamrah kata kepada Ibn Abbas ni. Lalu aku meminumnya dalam keadaan manis. Minum tu manis. Jika aku terlalu banyak minum dan duduk bersama orang lain, aku tidak akan bersama mereka dalam tempoh yang lama supaya tidak terlihat kesan mabuk padaku lah. Kata takut nampak mabuk. Abu Jamrah kata kepada Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas berkata, rombongan Abdul Qais pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kesimpulannya ialah latar belakang bagi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas ada dua dah. Pertamanya kerana ada seorang perempuan datang bertanya tentangnya. Keduanya ialah setelah Abu Jamrah menceritakan kepada Ibn Abbas apa yang pernah beliau sendiri lakukan lah. Habis tu dah. Tujuan Ibn Abbas meriwayatkan hadis ni ialah untuk melarang orang-orang daripada berbuat begitu. Tak boleh minum daripada rentaman air kurma kering lah. Dah takut mabuk pun agak walaupun asal saya tidak mabuk dah, tidak agak dah, tapi rendah tak tahulah, mungkin lama sikit kau gana. Hadis disampaikan oleh Ibn Abbas itu berguna untuk perempuan yang bertanya, Abu Jamrah dan semua orang Islam yang lainnya, iaitu Nabi SAW melarang daripada menggunakan satu bekas dengan tujuan membuat arak. Itu poin dia. Tujuan untuk buat arak baru haram. Perbezaan pandangan para ulama tentang tahun berlakunya kunjungan rombongan Abdul Qais ke Madinah untuk menemui Nabi SAW bila dah. Rombongan Abdul Qais ni jumpa Nabi dah. Para ulama berbeza pendapat tentang bilakah berlakunya kunjungan rombongan Abdul Qais itu ke Madinah untuk menemui Nabi SAW. Perinciannya adalah seperti berikut. Pertama, Al-Waqidi dah. Ni Al-Waqidi ke apa pun Maulana Asri pakai, walau Waqidi berat lagi pada Ibn Ishaq ni. Dah jauh lebih berat ni. Tapi gitulah, ada tempat yang tidak nampak bercanggah. Walaupun dia katakan pembohong, pemasuk hadis Waqidi ni dah dituduh orang dah. Dia buat sirah banyak lah, tapi tak tahu belakang. Payah juga pasal ada yang kita tak boleh dapat tempat lain, kita boleh dapatkan tempat dia, dan juga kita boleh jadikan dia sokongan benda yang serupa dengan orang lain dan tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah dirayah. Waqidi pun seolah-olah Maulana Asri Timur dan Ibn Ishaq lagi lah. Jadi Ibn Ishaq buat Maulana Asri buat buku pasal Ibn Ishaq tu nak kritik lah orang ulama ustaz-ustaz yang melampau ni pergi Ibn Ishaq ni. Kalau kita terima ta'adil dia pun tidak bermakna boleh terima belakang ni. Sebab itu kritikan Maulana Asri kepada Ibn Ishaq ni untuk menguraikan ketaksuban kepada Ibn Ishaq dan untuk berhati-hati lah dengan riwayat Ibn Ishaq tu dah. Poin dia dah. Tak apalah, Waqidi, Ibn Sa'ad, Ibn Syahin, Qadi Iyad dan lain-lain berpendapat itulah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ini tokoh-tokoh sirah ada. Jadi ia kata rombongan Abdul Qais ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah sebelum pembukaan kota Mekah lagi ya. Alasan mereka ialah kerana tersebut dalam hadis ini kenyataan mereka, wahai Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan Muharram saja. Di antara kami dan kamu ada kabilah orang-orang kafir Mudar. Orang kafir Mudar ni geng-geng kafir Quraisy lah. Dan dia ni khianat kepada rombongan Abdul Qais lah dah. Puak-puak Abdul Qais ni lah. Jadi puak-puak Abdul Qais ni tak boleh nak pergi Mekah lah kalau bukan bila haram ni tak pergi lah pakai gencatan senjata dah. Selepas pembukaan Mekah tiada lagi halangan daripada mana-mana kabilah orang-orang kafir Mudar lah, termasuk kafir Mudar pun tak berani dah nak suruh siapa-siapa sebabnya masuk Islam ramai lah, termasuk orang kafir Mudar lepas tu masuk Islam dah. Kuasa mereka boleh dikatakan lenyap setelah pembukaan Mekah, tak ada dah kafir Mudar dah. Yang kedua, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Qayyim dan Ibn Kathir berpendapat yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, bukan 8 Hijrah ni, termasuk Ibn Qayyim dah. Alasan ialah tahun ke-9 terkenal sebagai tahun kedatangan rombongan-rombongan untuk menemui Rasulullah SAW, Amul Wufud. Masa tu ramah dah. Tak kira pok mana, negara mana, negeri mana, pakat jumpa Nabi dia. Sebabnya Nabi telah jadi pemerintah di Mekah dan satu kekuatan yang hebat lah. Orang pakat gerung dan pakat tunduk kepada Rasulullah, pakat pergi hantar rombongan ni. Rombongan Abdul Qais termasuk salah satu rombongan yang datang pada tahun itu. Kata, inilah Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Qayyim dan Ibn Kathir. Ibn Kathir bagaimanapun menyatakan keraguannya. Ragu, bila beliau kata gitu, ragu dah. Alasan beliau sama seperti yang dikemukakan oleh golongan pertama sebelum ini, iaitu dengan sebab mereka itu dalam hadis ke-53 ini berkata, wahai Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram saja. Di antara kami dan kamu ada kabilah orang kafir Mudar. Kalau pada tahun ke-9 tentu sekali sudah tiada lagi gangguan dan halangan daripada orang-orang kafir Mudar, kata.
Jadi kuatlah hak kata Waqidi ni. Kalau Waqidi teruk lagi daripada Ibn Ishaq pun, di sininya kuat Waqidi kalau kita tengok hujah ni. Pendapat ketiga Ibn Hibban, pengarang Tarikh Al-Khamis, yakni Husain bin Muhammad bin Al-Hasan Ad-Diyar Al-Bakri, meninggal 966 Hijrah ni. Bukan Ibn Hibban hak buat sahih Sunan Ibn Hibban ni lah. Tapi ini ialah hak lain buat ada Tarikh Al-Khamis. Ibn Hibban hak meninggal 966 Hijrah ni buat ni lah. Dan Ibn Asir berpendapat dah, selagi Ibn Asir dah. Ibn Hibban Ibn Asir berpendapat rombongan Abdul Qais mengunjungi Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah sebenarnya. Alasan mereka ialah rombongan itu disertai Al-Jarud bin Amr atau Al-Jarud bin Al-Mu'alla daripada kabilah Abdul Qais. Beliau pada asalnya beragama Kristian. Setelah menemui Rasulullah SAW pada tahun itu, beliau memeluk Islam. Itu hujah mereka lah. Kata Hafiz Ibn Hajar, Al-Jarud mengunjungi Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah bersama rombongan Abdul Qais yang terakhir. Baginda sangat gembira dengan Islamnya. Dia kata gitulah. Pendapat keempat menurut Hafiz Ibn Hajar dan Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri. Mereka mengunjungi Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Kali pertama menurut Hafiz Ibn Hajar pada tahun ke-5 lagi dah. Bukan tahun ke-8, bukan tahun ke-9. Tahun ke-5 Hijrah lagi. Atau sebelum itu lagi dah. Kali keduanya pula ialah pada tahun ke-9 yang merupakan Aimul Wufud. Iaitu tahun kunjungan rombongan kepada Rasulullah SAW lah. Aimul Wufud ni. Terus mari pula dah. Sementara menurut Maulana Anwar Shah Kashmiri, kali pertama kunjungan mereka berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Kali kedua pula pada tahun ke-8 Hijrah. Pendapat pertama hingga ketiga mengandaikan kunjungan rombongan Abdul Qais terhadap Nabi SAW telah berlaku sekali sahaja. Bagi penulis, pendapat-pendapat itu tidak tepat kerana 3 sebab sekurang-kurangnya. Pertama, kerana dalam hadis ke-53 ini tersebut kata-kata mereka, "Wa Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram saja. Di antara kami dan kamu ada kabilah orang-orang kafir muda lah, yang khenak lah, perik lah, rapah lah, tengah jalan dah." Yang kedua, kerana haji mengikut pendapat ulama yang paling sahih telah difardukan pada tahun ke-6 Hijrah. Jika kunjungan mereka berlaku selepas tahun ke-6 Hijrah, tentu sekali mengerjakan haji juga antara kewajipan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Supaya mereka menjaganya selain mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat, memberi zakat dan puasa. Justru ia juga merupakan salah satu rukun Islam. Tidak tersebutnya haji dalam hadis tersebut menunjukkan ia telah berlaku sebelum haji difardukan. Maksudnya, dalam hadis itu tak ada sebut haji dah. Sebut Abdul Qais tak ada sebut pergi haji. Cuma dia ni boleh haji tu kerana amil lah. Boleh haji ni orang tak pergi. Boleh ke Madinah pun boleh pergi dah. Walaupun tidak pergi ke Mekah dah. Jadi dia ke Madinah untuk jumpa Nabi lah. Jadi tak pernah serai tengah jalan lah. Jadi kita ni bukan kita selepas tahun 6 Hijrah. Kalau lepas 6 Hijrah mestilah ada Nabi ayat kewajipan pergi haji lah. Hadis ni tak sebut pergi haji lah. Sebab ketiga dah, kerana adanya beberapa riwayat lain yang menunjukkan kunjungan rombongan dengan Abdul Qais telah berlaku paling tidak 2 kali dah. Ada hadis lain yang cerita 2 kali. Antaranya riwayat berikut. Haddatsna Muhammad bin al-Marzuq, haddatsna Ruh ibn Ubadah, haddatsna Al-Hajjaj bin Hassan At-Taimi. Qala haddatsna Al-Musanna Al-Abdi, Abu Manazil ahadu Bani Ghanam, 'an al-Ashajji Al-Asari. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأناخوا ركابهم وابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وقام العصري يأكل ركاب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله قال ما هما يا رسول الله قال الأنات والحلم قال شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه قال لا بل جبلت عليه قال الحمد لله قال معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخيمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطننا فلما نهينا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحد ولا تحرم
walakin kullu muskirin haramun. Walaysa an tajlisu fatashrabu hatta idza thamilatil uruq tafakhartum fawasaba ar-rajulu 'ala ibn 'ammihi fadarabahu bis-sayfi fatarakahu a'raja. Qala huwa yawmidhin fil qamil a'rajul alladhi asabahu dhalika. Ni ayat panjang lah, baca ikut dah. Okey, masuk hadis ni. Bermaksud dengan sanadnya Abu Ya'la meriwayatkan daripada Al-Ashash. Ya. Al-Ash'ari. Katanya sungguhnya dia pergi mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashash Al-Ash'ari ya. Ashash Al-Ash'ari. Sesungguhnya dia pergi mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekumpulan kawan-kawan daripada suku Abdul Qais. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW, baginda mengangkat tangannya kepada mereka. Terus mereka mendudukkan kenderaan-kenderaan unta-unta. Lalu parking unta dah. Lalu dengan segera menerpa ke arah baginda tanpa menyalingkan pakaian perjalanan mereka lagi. Terus jumpa Nabi. Al-Asari pula menambah unta-unta kawan-kawannya dan untanya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan pakaian daripada begnya. Rasulullah SAW memerhatikan semua perbuatannya itu. Jadi dia nampak itulah kata sopan santun dah, beradab nah. Tukar pakai molek tidak belorak tak kelulu dah. Lepas tu tukar pakaian ke apalah. Setelah selesai menyalin pakaian dan mengemaskan dirinya dulu, dia tampil dengan memberi salam kepada baginda. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya padamu ada dua perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dia bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, ketenangan dan kesantunan dah. Tenang, tak kalut dah. Dan santun dah. Dia Al-Ashash Al-Ash'ari dah. Ashash Al-Ash'ari ni bertanya lagi, apakah ia semua jadi atau ia hanya buat-buatan dah? Jawab baginda, tidak, ia adalah sifat semua jadimu dah. Ni memang ayat awal-awal lagi dah. Orang tak ajar pun memang sifat menjuk dah. Gitu dah. Katanya alhamdulillah. Okey, semua jadi Allah tahu buat maksud semua jadi ni. Fitrah dia apa? Sikap dia tu memang baik. Ya asah lagi kata-kata dah. Lalu Rasulullah bertanya, hai kumpulan Abdul Qais, kenapa aku nampak wajah-wajahmu telah berubah? Jawab mereka, elok cuaca dan udaranya. Dahulu kami, wahai Nabi Allah, kami tinggal di bumi negeri yang tidak elok cuaca dan udaranya. Dahulu kami minum macam-macam nabis yang dapat menghadamkan makanan dalam perut kami lah. Setelah kami dilarang merendamnya dalam bekas-bekas tertentu, itulah sebabnya wajah kami kelihatan begini ni. Tak minum nabis ni, tak jadi comel, jadi kedua arut tak comel dah. Demel ke apa lah. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya bukanlah bekas-bekas yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, tetapi setiap yang memabukkan adalah haram. Bukankah bila kamu duduk minum sehingga mabuk, kamu bermegah-megah lalu menetak anak pakciknya, sepupunya dengan pedang sehingga ia menjadi tempang dah. Bunuh orang, tetok orang, tak perlu dah, dia mabuk dah. Kata perawi, dia Al-Ashash yang tempang akibat pergaduhan kerana mabuk pada hari itu dah. Pada hari dulu kan, balas tu, pakai dia tempang dah. Hadis riwayat Abu Ya'la Ibn Hibban. Kalau mereka baru kali pertama bertemu Rasulullah, kenapa baginda bertanya mereka dengan berkata, hai kumpulan Abdul Qais, kenapa aku nampak wajah-wajahmu telah berubah dah? Dulu jumpa dah. Mesti ayat gini. Dan kenapa pula mereka berkata, wahai Nabi Allah, kami tinggal di bumi negeri yang tidak elok cuaca dan udaranya dah. Dahulu kami minum macam-macam nabis yang dapat menghadamkan makanan dalam perut kami ni. Agak apa tak lah. Jadi ubah lah. Tak banyak dah. Setelah kami dilarang merendam dalam bekas-bekas tertentu, itulah sebabnya wajah kami kelihatan begini dah. Kata-kata mereka itu jelas menunjukkan hadis ke-53 yang sedang dibincangkan sekarang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kunjungan mereka yang terdahulu yang pertama dah. Ni yang kedua, ketiga tahu ni. Cerita Al-Ashash Al-Ash'ari ni. Panjang cerita tentang rombongan Abdul Qais ni. Habis lah. Sejam lebih. Habis lah. Rasa nak habis pula dah. Kebaca sikit lagi lah. Okay, bagi dia bertanya siapakah rombongan itu, mereka menjawab Rabi'ah. Dari rombongan Abdul Qais ni lah. Mereka menjawab Rabi'ah. Ada di antara rombongan Abdul Qais ni. Okay, siapa dia Rabi'ah pula dah. Okay, antara Rabi'ah dan Abdul Qais. Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sebabnya mereka mengatakan Rabi'ah kerana Abdul Qais itu salah seorang anaknya. Abdul Qais itu salah seorang anak kepada Rabi'ah. Rabi'ah adalah satu suku kaum, satu kabilah lah, yang besar setanding dengan suku kaum Mudar. Sama besar dengan kaum Mudar lah. Kabilah Abdul Qais tinggal di Bahrain.
Bahrain sekitar Qatif dan Hajar hingga kekuasaan suku kaum Mudar. Pengarang kitab At-Tahrir berkata rombongan Abdul Qais terdiri daripada 14 orang yang berkenderaan. Ketua mereka ialah Al-Ashash Al-Asari. Setengah ulama berpendapat bilangan mereka adalah 13 orang. Demikian tersebut dalam Al-Ma'rifah oleh Ibn Mandah. Tersebut 13 orang dah rombongan tersebut. Tapi Ad-Dulabi meriwayatkan jumlah mereka adalah 40 orang. Mana lagi? Perbezaan pendapat ini walau bagaimanapun dapat dikompromikan dengan mengandaikan kabilah Abdul Qais telah mengunjungi Nabi SAW sebanyak 2 kali. Kali pertama tu mungkin sikit, 13 dah. Kali kedua tu mungkin 40 orang dah. Kalau kita anggap 2 kali jumpa, gitulah. Kunjungan pertama pada tahun ke-5 dan sebelumnya atau pada tahun ke-6. Itu pertama. Bilangan mereka dalam kunjungan pada kali ini 13 atau 14 orang. Al-Ashash Asari adalah salah seorang yang datang pada kali ini. Kali pertama tu. Kunjungan kali kedua pula pada tahun kedatangan orang ramai dari pelbagai kabilah untuk menemui Nabi SAW di Madinah. Jadi Amul Wufud. Rombongan ini pakat mari berlaku lah. Iaitu tahun ke-9 Hijrah. Bilangan mereka datang pada kali ini ialah 40 orang pula. Jarud Al-Abdi adalah salah seorang yang datang pada kali ini. Baru ada Jarud Al-Abdi ni. Kristian masuk Islam ni baru ada dah. Untuk mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeza-beza itu, boleh juga dikatakan 14 orang adalah dari kalangan ketua rombongan. Selebihnya adalah orang-orang biasa. Hafiz Aini berkata jumlah mereka semuanya 45 orang. Itu Al-Aini kata dah. Bagi penulis menyatakan bilangan mereka secara tetap adalah tidak tepat. Itulah sebabnya Bukhari dan Muslim tidak berbuat demikian dalam kitab-kitab mereka cara bilangan ni lah. Al-Aini kemudiannya menukilkan pendapat Qadi Iyad daripada Syarah Nawawi tentang sebab kedatangan mereka. Kata Qadi Iyad, rombongan mereka datang mengunjungi Nabi SAW pada tahun pembukaan kota Mekah sebelum baginda SAW keluar menuju ke Mekah untuk menguasainya. Ada kata gitu dah. Hafiz bin Hajar berkata kenyataan Qadi Iyad itu tidak bagus kerana beliau telah mengikuti Al-Waqidi. Cari kat Al-Waqidi masalahnya. Sedangkan haji telah difardukan pada tahun ke-6 Hijrah lagi. Tetapi beliau Qadi Iyad berpendapat haji baru difardukan pada tahun ke-9 Hijrah. Lagi berat. Tujuan beliau ialah supaya pendapat mazhabnya yang mewajibkan seorang yang berkemampuan mengerjakan haji sesegera mungkin tidak tergugat. Sebab hadis ni tak sebut pasal haji. Kalau sebut dia kata mestilah. Ada dalam hadis ni jadi masalah dia kata lewat. Wajib ni bukan hijrah tapi 9 hijrah. Habis tentang Rabi'ah. Siapa Rabi'ah ni? Tok nenek Abdul Qais juga lah. Jadi Rabi'ah ni tok nenek ayah kepada Abdul Qais lagi. Rombong puak kabilah tu lagi dah. Atas lagi lah toknya dia lagi dah. Mereka menjak Rabi'ah tu nak cerita ni Ibn Abdul Qais lah. Rombongan Abdul Qais. Okey, bersabda Nabi SAW selamat datang kepada kaum itu atau rombongan itu dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Nabi kata dah. Kenapa Nabi SAW mengucapkan selamat datang dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal kepada rombongan Abdul Qais? Sebab apa Nabi kata begitu dah? Jawapannya ialah kerana mereka telah memeluk agama Islam dengan sukarela tanpa berperang dengan orang Islam dah. Sekiranya mereka berperang dengan orang Islam, berkemungkinan mereka ditawan pula dah. Dengan itu mereka terhina dah. Dan jika mereka berperang sampai membunuh orang Islam, kemudian mereka memeluk agama Islam, tentulah mereka menyesal pula dah. Jadi gitulah. Siapa dia bersama dengan Islam lebih awal, dia bagus lah dah. Tak menyesal dah. Dia tidak menyesal dah. Itu salah satu sebab ulama kata dah. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Ni rombongan Abdul Qais kata kepada Nabi lah. Wahai Rasulullah, kami tidak datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Jadi bukti rombongan Abdul Qais pada ketika itu telah memeluk Islam lah. Daripada mereka berkata, wahai Rasulullah, dapat disimpulkan mereka pada ketika itu sudah pun memeluk agama Islam. Demikian juga daripada kata-kata mereka orang kafir mudar. Dan hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih tahu. Okey, bulan-bulan haram dah. Bulan haram yang dimaksudkan ialah 4 bulan berikut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi itu bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini Allah mengharamkan peperangan dan pencerobohan. Hal itu diterima juga oleh orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman jahiliah lagi pun. Pakak tak pergi pada bulan haji, bulan haram dah. Tak kira dia kafir setang mana pun, apabila tiba bulan haram, mereka tak berperang, gencatan senjata dah. Antara bukti kabilah Abdul Qais menerima Islam sebelum kabilah Mudar lagi dah.
Alif lam pada perkataan asyharu adalah alif lam al-jinsiyah. Alif lam al-jinsiyah menyatakan jenis sesuatu. Dengan itu ia merangkumi keempat-empat bulan haram. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Maghazinya, illa fi ashharul haram, bermaksud melainkan pada bulan-bulan haram. Dan dalam kitab Al-Manaqibnya, illa fi kulli syahrin haramun, bermaksud melainkan pada setiap bulan haram. Illa fi kulli syahri haram. Melainkan pada setiap bulan haram turut menyokongnya. Dikatakan juga bahawa alif lam itu adalah alif lam lil ahdi, merujuk kepada sesuatu yang tertentu, iaitu merujuk kepada bulan Rajab. Pendapat ini dijelaskan lagi oleh satu riwayat daripada Bahaqi yang menyebutkan bahawa suku Mudar mengagungkan bulan Rajab. Jadi dia agungkan bulan Rajab berbanding bulan lain. Jadi bulan Rajab ni tak payah sungguh suku Mudar . Kerana itulah dalam hadis Abi Bakrah yang dikemukakan oleh Bukhari ada dikatakan Rajab Mudar . Rajab Mudar tu sebabnya orang Mudar lah paling mengagungkan bulan Rajab. Jelas sekali suku Mudar menganggap bulan Rajab begitu istimewa sehingga meskipun mereka ada kalanya buat lupa akan larangan berperang pada 3 bulan haram yang lain, namun tidak sama sekali bulan Rajab mereka tak buat lupa . Rabi'ah berkata begini kepada Rasulullah SAW sebagai alasan mereka tidak dapat datang menemui baginda kecuali pada bulan haram saja. Kerana meskipun orang-orang jahiliah sering berperang sesama mereka, tetapi mereka akan meletak gencatan senjata pada bulan-bulan haram untuk menghormati bulan haram dan memberi peluang kepada orang ramai mengerjakan haji di Baitullah. Selain mereka juga tidak terganggu oleh pertempuran yang berlaku seperti pada bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya mereka dapat datang pada bulan-bulan haram, tidak pada bulan-bulan yang lain. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata ini membuktikan bahawa Abdul Qais telah terlebih dahulu memeluk Islam berbanding suku-suku Mudar yang tinggal di antara mereka dan Madinah. Tengah jalan dah. Selain itu, Imam Bukhari juga dalam sahihnya di bawah kitab Al-Jum'ah meriwayatkan hadis Ibn Abbas, di mana beliau radhiyallahu berkata, sungguhnya Jumaat yang pertama didirikan selepas Jumaat di Masjid Rasulullah SAW adalah di Masjid Abdul Qais yang terletak di Juwasa dalam negeri Bahrain. Jauh lah Bahrain lah. Jadi ada dah semaya Jumaat. Lepas Madinah denulah yang kedua dah. Penghuni kawasan itu hanya mendirikan sembahyang Jumaat sekembalinya rombongan Abdul Qais daripada mengunjungi Nabi SAW. Riwayat Ibn Abbas ini juga menunjukkan penduduk negeri itu terlebih dahulu memeluk Islam berbanding penduduk negeri-negeri yang lain. Itu bagusnya penduduk Abdul Qais ni. Kabilah Abdul Qais. Habis itu tentang bulan haram dah. Kami tidak datang kepadamu kecuali bulan haram. Pada bulan haram, di antara kami dan kamu adalah kabilah kufar Mudar. Kabilah kufar Mudar. Okey, Mudar adalah anak kepada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tok nenek sama lah kau ni. Adnan lah kau ni. Mudar adalah anak kepada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia adalah saudara Rabi'ah, ayahnya Abdul Qais. Ayah Abdul Qais ni adik-beradik dia, Abdul Qais adik-beradik kepada Abdul Qais lah. Mudar ni jadi kapur tu suku dah. Katakan buka kapur suku, buka kapur sini. Orang ni buka kapur sini. Lepas tu dalam nama balas anak beranak gitu lah. Jadi puak kapur ni balas puak kapur ni. Kita lah ni kurang lah. Zaman dulu memang kuat dah. Tidak gitu kalau kita dengar cerita ayah kita lah, ayah saya dengan kita zaman dulu balas. Kalau kapur tu puak dah balas. Kata kita tengok suasana orang Melayu berbalas setara tu tidak pelik lah dulu dah. Orang Arab pun gitu. Oleh itu suruhlah kami tentang sesuatu perkara yang jelas, supaya dapat kami ceritakan kepada orang di belakang kami dan kami dapat masuk syurga kerananya. Dah kata gitu dah. Kabilah Abdul Qais kata dah. Okey, adakah amalan semata-mata penyebab seorang masuk syurga? Kata-kata mereka ini, rombongan Abdul Qais itulah, tidak bercanggah dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Bermaksud tidak akan masuk syurga sesiapa pun dari kalangan kamu kerana amalannya. Kalau satu hadis dah. Kerana rahmat lah masuk syurga, bukan kerana amalan. Kerana dimasukkan dengan penafian dalam sabda baginda SAW itu adalah semata-mata amalan yang akan membawa seseorang kepada syurga tanpa mengambil kira rahmat dan kurnia Allah SWT dah. Dia dapat rahmat, menafikan rahmat kurnia Allah, tak boleh lah. Tapi amalan itu, ibadah dan amalan kepada Allah ni, beribadah kepada Allah akan menyebabkan rahmat dan kurnia Allah beri pada kita lah. Kena faham gitu ni.
Hadis ini juga bermaksud menyangkal dakwaan orang-orang yang mengatakan hanya amalan sahaja akan memasukkan seorang itu ke syurga tanpa meyakini bahawa pada hakikatnya ia adalah satu rahmat Allah SWT juga dah. Kalau kita buat amalan itu pilihan Allah dah. Allah terdetikkan hati kita supaya kita berbuat amal atau beribadah kepada Allah. Rahmat Allah juga dah. Kalau kita masuk syurga pun dikira pahala ibadah pun dengan rahmat Allah juga dah. Mungkin juga syurga yang dinafikan dapat dimasuki dengan sebab amalan itu adalah syurga yang istimewa dah. Boleh jadi juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW ialah masuk syurga dengan amalan semata-mata dah. Baginda SAW seolah-olahnya hendak menjelaskan bahawa semua orang yang masuk syurga itu masuknya adalah dengan limpah kurniaan Allah juga dah. Dia tidak menafikan amalan sebagai sebab untuk seseorang mendapat kelebihan dan keistimewaan dalam syurga setelah memasukinya dah. Dia masuk syurga, dia tengoklah kira pahala ni awak amalan dulu dah. Jadi ada kelebihan lah dah. Dan dia dapat kurniaan Allah, rahmat dan kurniaan Allah pun Allah dengan sebab beramal juga dah. Jadi benda tu saling kait berkait dan tidak menafikan satu sama lain dah. Tidaklah kata harapkan rahmat atau beramal. Nak harapkan rahmat itulah kita beramal ni. Kita beramal ni supaya Allah turunkan rahmat kepada kita dah. Pilih kita untuk dapat rahmatnya dah. Gitulah keadaan. Mereka ni, Rabbi Abdul Qais, mereka juga bertanya tentang bekas-bekas minuman. Maka Nabi SAW menyuruh mereka 4 perkara dah. Sekumpulan ulama menganggap hadis ni sebagai salah satu hadis yang muskil. Kata Imam Nawawi, sekumpulan ulama menganggap hadis ini salah satu hadis yang muskil lah. Kerana Nabi SAW menyuruh mereka 4 perkara, sedangkan yang tersebut dalamnya 5 perkara berkepak lah. Para ulama berbeza pendapat dalam memberikan jawapan tentangnya. Yang betulnya ialah apa yang dikatakan oleh Ibn Battal, bahawa memang Nabi menyebut 4 perkara. Dan yang kelimanya disebut sebagai tambahan sahaja, iaitu memberikan daripada harta rampasan perang khumus 1/5 dia. Apa jadi ni? Jadi 5 sini hal ni lah. Sebabnya Nabi SAW menyebutkan pada mereka tentang khumus kerana mereka berjiran dengan orang kafir Mudar. Mereka pula pemberani lah, kalau perang boleh rampasan perang, maka besar sekali kemungkinan mereka berperang dengan orang kafir itu dan mendapatkan harta rampasan perang lah. Saya pula berpendapat bukan itu jawapan yang betul. Kerana Bukhari telah mengadakan bab menunaikan khumus itu sebahagian daripada iman. Maka semestinya yang merupakan sebahagian daripada juzuk-juzuk iman, bahagian-bahagian iman. Bahkan jawapan yang betul ialah Nabi SAW tidak mengira 2 kalimah syahadah sebagai satu daripada 4 perkara disuruh. Kerana ia adalah sesuatu yang sedia dimaklumi oleh semua orang. Semua masuk Islam ni memang ngecak dah. Nak cara ni 4 perkara lepas tu dah. Perkara kedua sampai kelima tu 4 perkara lepas tu dah. Nabi SAW hanya memberitahu kepada mereka tentang 4 perkara yang belum diketahui mereka sebagai tiang-tiang iman. Menurut Al-Baydawi, yang jelasnya ialah 5 perkara tersebut itu merupakan tafsiran bagi iman. Ia merupakan salah satu daripada 4 perkara yang disuruh Rasulullah SAW. Cuma perawi tidak menyebutkan yang 3 lagi, sama ada kerana terlupa atau kerana mahu meringkaskan cerita. Haji tidak disebutkan dalam hadis itu kerana pada ketika itu ia belum difardukan lagi haji. Habis itu dah. Maka Nabi SAW menyuruh mereka 4 perkara dan melarang mereka daripada 4 perkara. Nabi menyuruh mereka beriman dengan Allah sahaja. Baginda SAW bertanya, takah kamu apa itu beriman dengan Allah sahaja? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahuinya. Okey dah. Jadi jawapan sebegini mereka berikan sebagai bersopan dengan Rasulullah SAW. Jadi Allah wa Rasuluhu a'lam ni ucapan sahabat Nabi ni memang biasalah. Kerana hormat sopan dengan Nabi. Dan kerana mahukan penjelasan daripada baginda SAW. Ini kerana mereka ketika itu sudah pun beriman belaka dah. Allah wa Rasuluhu a'lam ni biasa untuk orang sahabat-sahabat Nabi. Kata baginda mengucap tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan sembahyang, memberikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan kamu memberikan daripada ghanimah harta rampasan perang khumus 1/5. Okey, timbul 2 persoalan di sini. Pertama yang disuruh oleh Nabi SAW mereka melakukannya adalah 1 perkara dan disebut selepas itu adalah penjelasan kepadanya. Berdasarkan sabda baginda SAW, atadruna mal iman billah wahdahu. Dia bermaksud, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan Allah sahaja? Okey, persoalannya di sini ialah Ibn Abbas telah menyatakan bahawa Nabi SAW telah menyuruh mereka melakukan 4 perkara. Dan al-iman itu adalah yang pertamanya. Tetapi di mana pula disebutkan selebihnya 3 lagi itu dah. Keduanya perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini ada 5 kesemuanya. Sedangkan di awalnya dinyatakan bahawa ia hanyalah 4 perkara saja dah.
Bagi menjawab persoalan yang pertama, hendaklah difahami bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menganggap al-iman itu sebagai 4. Dengan mengambil kira komponen-komponen iman yang tersendiri, iaitu al-iman dengan mengambil kira komponen-komponen yang tersendiri adalah 4, tetapi dengan mengambil kira hakikatnya ia hanyalah 1 belaka. Komponen iman ni mengucap kau, apa beriman dengan Allah kau semua kau tu 1 belaka dah. Artinya al-iman itu adalah satu perkataan komprehensif yang merangkumi keempat-empat perkara yang dikendaki mereka melakukannya, dan ianya telah terhuraikan oleh baginda SAW satu persatu. Ia satu dari sudut jenis tetapi berbagai-bagai dari sudut kerjanya. Sama juga dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, iaitu supaya mereka menjauhkan diri dari minuman-minuman yang boleh memabukkan. Menjauhkan diri dari minuman-minuman yang boleh memabukkan. Satu dari sudut jenis yang dilarang, tapi berbeza-beza dari sudut bekas-bekas. Benda sama je. Berbeza dari sudut bekas yang digunakan untuk menghasilkannya atau meminumnya dah. Minum arak lah. Menghasilkan arak tu macam-macam cara, macam-macam bekas. Padahal maksudnya benda mabuk tak boleh berlaku dah. Untuk persoalan yang kedua, sekiranya suatu ucapan itu dikendaki dengannya maksud-maksud tertentu adalah menjadi kebiasaan ahli-ahli balaghah mengemukakan satu rangkaian ayat yang menuju ke arahnya, seolah-olah tiada yang lebih penting dari perkara itu. Di sini menyebutkan syahadat itu bukanlah maksud asal baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana suku Rabi'ah memang pun sudah beriman dah, memang mengucap dah dan yakin dengan dua kalimah syahadat itu dah. Tetapi boleh jadi mereka menyangka bahawa iman itu hanya sekadar meyakini dua kalimah syahadah seperti di awal Islam saja dah. Tak ada kewajipan lain dah. Kerana itulah kata At-Tibi mengucap dua kalimah syahadah tidak termasuk dalam perkara-perkara disuruh oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya lepas mereka beriman dah. Hak lepas tu barulah pakar dah. Al-Kirmani berkata Rasulullah SAW tidak memasukkan syahadah dalam 4 perkara yang disuruh kerana mereka sudah pun mengetahuinya. Sebaliknya baginda SAW menyebutkan 4 perkara yang tidak terlintas di fikiran mereka bahawa ia merupakan tuntutan-tuntutan iman juga dah. Bukan syahadah saja, ada lagi dah tuntutan iman. Al-Qurtubi yang sependapat dengan Al-Kirmani menyebutkan bahawa menyebutkan syahadah di sini adalah sebagai tabarruk, mengambil berkat sahaja sebagaimana disebutkan oleh Allah. Di antara orang yang berhak mendapat 1/5 daripada harta rampasan perang dalam firman Allah SWT di bawah ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Bermaksud ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat Rasulullah, anak-anak yatim dan orang miskin, serta Ibn Sabil, orang musafir yang terputus berkala. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, yakni Allah, kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan perang Badar. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah Anfal 41. Sebabnya menurut jumhur ulama, 1/5 daripada harta ghanimah, harta rampasan perang itu hendaklah dibahagikan pada 5 pihak saja. Iaitu pertama Rasulullah, kedua kerabat Rasul yakni Banu Hashim dan Muttalib, yang ketiga anak-anak yatim, yang keempat fakir miskin, dan yang kelima Ibn Sabil. Kalau termasuk Allah juga berarti ada 6 pihak semuanya lah. Kalau kita masuk dah. Untuk Allah dibahagikan untuk walillah dah. Fa anna lillah khumsahu wali rasul dan rasul. Jadi Allah termasuk juga beri kepada Allah dah. Berhubung dengan persoalan yang kedua, ada juga ulama yang berikan jawapan sebegini, iaitu Nabi SAW mengira sembahyang dan zakat sebagai satu kerana dalam Quran kedua-duanya selalu digandingkan bersama-sama dan memberikan khumus itu adalah yang keempatnya. Ada kata gitu dah. Ada juga dikatakan bahawa khumus itu termasuk dalam umum memberi zakat. Ia tidak dikira berasingan. Ini kerana kedua-duanya merupakan perbuatan mengeluarkan atau memberikan harta dalam keadaan tertentu. Macam zakat juga khumusnya. Penjelasan dan huraian yang penulis kemukakan terhadap permasalahan ini adalah bersesuaian dengan hadis Jibril. Dan pendapat salah bahawa amalan-amalan adalah termasuk di bawah hakikat iman. Itu poin penting dah. Bukan cerita Pak Limau ke apa nak cerita dah. Amalan-amalan tu hakikat iman juga dah. Tidaklah hakikat iman tu adalah hati bersih. Tak payah beriman, tak payah beramal, tak payah sembahyang, tak payah tutup aurat. Tak payah berzakat. Tidak termasuk belaka dah. Amalan pun adalah hakikat iman dah. Rasulullah SAW telah menjelaskan Islam dalam hadis Jibril menggunakan metod kaedah yang sama digunakan
untuk menjelaskan iman dalam kisah rombongan Abdul Qais. Ini menunjukkan bahawa perkara-perkara yang disebut oleh baginda SAW termasuk memberi khumus 1/5 daripada harta rampasan perang itu adalah ciri-ciri iman, dan bahawa iman itu mestilah dibuktikan dengan perbuatan. Berbeza dengan pegangan golongan Murji'ah Islam liberal, kerana amalan bagi mereka tidak ada kena-mengena dengan iman dah. Hati bersih ni tak payah amal, tak semaya, tak payah tutup aurat apa, tak apa ni. Ini Murji'ah ni Islam liberal. Mengenai tidak disebutnya haji dalam hadis ini, Hafiz Ibn Hajar mengemukakan alasannya dengan mengatakan bahawa Rasulullah SAW hanya menyebutkan setengah dari perkara kepada mereka kerana yang ditanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh memasukkan mereka ke dalam syurga. Baginda SAW hanya menyebutkan apa yang segera boleh dilaksanakan oleh mereka pada waktu itu. Dan bukannya bermaksud menyampaikan segala hukum hakam yang perlu dilakukan dan ditinggalkan oleh mereka semua sekali. Bukan dah. Pada masa itu sahaja dah. Hakikat ini dapat dilihat pada larangan Nabi SAW yang tertumpu kepada arak yang dihasilkan dalam bekas-bekas seperti yang disebutkan. Meskipun masih terdapat banyak lagi perkara-perkara lain yang jauh lebih terlarang berbanding arak, kerana itulah yang sering diminum oleh mereka dah. Daripada tafsiran Nabi SAW terhadap iman dengan mengemukakan beberapa rukun Islam, Imam Bukhari berpendapat Islam juga boleh dikatakan iman dan begitu juga sebaliknya. Islam boleh kata iman, iman boleh kata Islam. Sama lah. Apa yang sebenarnya hendak difaham oleh Rasulullah SAW kepada mereka ialah amalan juga sebahagian iman. Jadi amalan itu menyatakan iman dah. Tak boleh kata hati bersih iman yang kuat tapi tak semaya best. Semaya Jumaat pun tak pergi dah. Tak kuat lah iman dia dah. Adapun iman dengan erti membenarkan dengan hati itu telah pun difahami mereka, maka tidak perlu lagi disebutkan lah dalam hati dan cerita ni amal dah dah. Untuk menggambarkan itu iman juga dah. Habis itu dah. Okey, kamu berikan daripada ghanimah harta rampasan perang khumus 1/5. Dan baginda melarang mereka daripada 4 perkara. Nabi SAW melarang menyimpan nabis, yakni air rendaman buah kurma, anggur dan sebagainya dalam bekas-bekas tertentu. Ini kerana ia cepat memabukkan. Kalau lambat sikit jadi mabuk. Kalau sementara pun tak apalah. Sama ada dengan maksud membuat arak ataupun tidak membuat arak pun, kerana ia mungkin terminum oleh seseorang tanpa disedarinya, air rendaman itu sebenarnya telah bertukar menjadi arak yang memabukkan. Asal tidak mabuk dah. Benda sementara sehari ke setengah hari. Tapi kalau lama sikit kat, lanjut lebih sikit kat, ia jadi mabuk dah. Larangan ini kemudiannya dilonggarkan lah. Semua bekas boleh digunakan untuk menyimpan nabis, selagi ia tidak digunakan untuk membuat arak. Apa yang dilarang sebenarnya adalah meminum apa sahaja yang memabukkan dan apa sahaja bekas. Tak termasuk bekas. Pengenai 4 bekas tu untuk buat arak. Yang pentingnya, kalau bukan untuk buat arak, boleh. Selagi tidak mabuk lah. Habis itu dah. Okey, 4 perkara lah. Al-hantum, tempat yang hijau untuk membuat arak. Al-dubak, bekas daripada labu kering juga untuk membuat arak. Al-naqir, umbi, pangkal pokok kurma yang dijadikan bekas untuk ditebuk bahagian dalamnya untuk membuat arak. Dan al-muzaffat, bekas yang ditumur tar juga untuk membuat arak. Kata perawi, mungkin katanya al-muqayyar di depan al-muzaffat. Artinya sama sajalah. Muqayyar dengan muzaffat ni sama dah. Iaitu bekas yang dilumur tar untuk buat arak dah. Dan seterusnya Nabi SAW bersabda, jagalah perkara itu semua dan ceritakan tentangnya kepada orang-orang di belakang kamu dah. Okey, maksud orang-orang di belakang kamu ialah orang-orang yang tidak hadir bersamamu sekarang dan mereka berada di negeri tempat tinggal kamu. Tempat tinggal kabilah Abdul Qais lah. Tempat tinggal kabilah Abdul Qais lah. Orang kapur lah Abdul Qais lah. Anak beranak Abdul Qais lah duduk kapur lah. Mungkin juga ia berarti generasi selepasmu pun mungkin juga. Okay, intisari hadis, pengajaran hadis lah. Pertama dah, intisari hadis. Antara pengajaran panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah pertama, keperluan mengunjungi pemimpin, ketua dan alim ulama dari semasa ke semasa untuk mendapatkan bimbingan dan panduan daripada mereka. Kena jumpa alim ulama dah, tok guru, tok alim sungguh, untuk dapat nasihat dah, panduan mereka lah. Keedah teknik nah yang kunci-kunci untuk kita jadi semangat untuk beragama dan semangat untuk timba ilmu dah. Kita kena jumpa dah. Tapi janganlah salah pilih. Hak ngaku ulama dok cerita tentang Gunung Jerai dah dah. Tongkat Nabi Musa daripada Gunung Jerai habislah. Kapan Nabi Nuh pun Gunung Jerai dan Kedah lah kau. Habis dia Kedah lah kau. Jangan cerita tu dah kita tak berapa betul dah. Jadi kita kena pilih yang molek lah. Kita tahu dan kita tengok keilmiahannya dah. Tak apalah. Yang kedua, Nabi SAW selalu dikunjungi oleh orang ramai dari pelbagai puak dan pelbagai kabilah di sepanjang kehidupan baginda.
terutamanya setelah berhijrah ke Madinah ni. Poin ketiga dia, antara puak dan kabilah yang pernah mengunjungi Rasulullah SAW beberapa kali semasa di Madinah ialah Abdul Qais. Poin keempat dah, perkara keempat, keharusan mengambil upah atau habuan atas sesuatu khidmat yang diberikan, seperti menterjemah, mengajar dan lainnya. Termasuk juga mengajarkan ilmu agama pun tak. Hukum ini difahami daripada kata-kata Ibn Abbas kepada Abi Jamrah, aj'al laka sahman min mali, supaya aku berikan kepadamu sebahagian daripada hartaku. Upah lah ni. Yang kelima, keharusan menggunakan khidmat pembantu berupa penterjemah dan lain-lain supaya difahami oleh orang ramai segala pengajaran yang diberikan, dan supaya semua soalan yang dikemukakan mereka juga difahami dengan baiknya. Kena cari penterjemah yang baik. Kedua-dua bahasa lah. Bahasa yang diterjemahkan atau bahasa yang asal tu dia sama-sama hebat lah. Barulah boleh terjemah baik lah. Yang keenam, elok mengucapkan selamat datang kepada pengunjung dan elok juga mengucapkan ucapan-ucapan sapaan yang lain sesuai dengan keadaan dan masa. Yang ketujuh, manusia hendaklah digalakkan supaya belajar dan mengajar ilmu agama. Mereka juga dituntut supaya menyebarkan agama. Kena belajar dan mengajar ni kena kuat dah. Dakwah pun kena kuat dah. Yang ke-8, antara ajaran Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini ialah beriman kepada Allah sahaja. Ia diperjelaskan oleh baginda SAW sendiri dengan katanya mengucapkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sembahyang, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan memberikan khumus 1/5 daripada ghanimah harta rampasan perang. Yang ke-9, larangan daripada menyimpan air rendaman kurma kering, buah zabib dan sebagainya dalam pak bekas yang disebutkan secara khusus dalam hadis, kerana air disimpan dalam bekas-bekas tersebut mudah bertukar menjadi arak. Yang ke-10, tidak menjadi kesalahan pelajar berkata pada guru, tolonglah perjelaskan kepadaku tentang masalah ini dengan sejelas-jelasnya. Jadi tak salah anak murid minta uraya supaya lebih jelas daripada tok guru dah. Atau minta dikemukakan contoh yang termudah untuk memahami perkara ini dah. Boleh dah, kau dah tanya supaya faham dah. Tok guru kena ajar lah, ustaz kena ajar, cikgu kena ajar dah, dan sebagainya. Yang ke-11, kaedah pengajaran jelas, mudah dan ringkas disukai oleh ramai orang lah. Kerana itu ia harus dipilih dan diutamakan. Kita kena guna kaedah terbaik untuk mudah anak murid kita faham. Yang ke-12, orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu seharusnya dimuliakan di dalam majlis-majlis rasmi dengan meletakkan mereka pada tempat-tempat duduk yang lebih istimewa je. Jadi Ibn Abbas ni letak Abu Jamrah ni. Nah, dia letak di tempat katil dia lah. Nak cerita ni dia hormat kepada Abu Jamrah ni. Tadi lah, nak letak katil dia. Jadi kena hormat orang-orang yang, walaupun anak murid kita yang special yang bagus, kita boleh hormat sampai tahap tu dah. Yang ke-13, hadis ini jelas menunjukkan iman dan Islam itu sama sahaja. Kerana itulah Nabi SAW menjelaskan iman dengan menyebutkan beberapa rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam itu maksudnya iman lah. Islam itu sendiri maksudnya iman dah. Itu poin dia dah. Yang ke-14, amal soleh kalau terima oleh Allah boleh menyebabkan pengamalnya masuk syurga. Amal soleh kalau terima jadi sebab masuk syurga lah. Dengan rahmat Allah tu juga dah. Yang ke-15, dalam keadaan masa dan peluang yang terhad, soalan tentang perkara-perkara yang lebih penting itulah yang perlu diutamakan. Kita ni, kalau dia tanya cerita tentang Islam, kita kena cerita hak utama lah, sesuai dengan hak pendengar tu. Nabi pun cerita sesuai dengan Abdul Qais ni. Hak penting-penting, pakar padalah, cerita banyak-banyak terlekat. Sahabat dah, tak ingat satu perkara pun tak boleh pegang dah. Jadi, cerita hak penting saja dah. Dengan peluang yang terhad tersebut, kena bijaksana lah pemimpin ke, tok guru ke ustaz, dia bijaksana lah. Pilih yang utama untuk orang boleh amal lah. Boleh buat pegangan. Okey, yang ke-16. Soalan pun lebih perkara utama. Soalan pun kena ringkas padat. Dan tok guru pun kena bijak cari jawab apa yang paling utama untuk berkala orang hak tanya lah. Yang ke-16, alasan keuzuran ada halangan atau gangguan diterima daripada orang-orang yang memang ada keuzuran atau halangan yang sebenar lah. Sehingga menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan sesuatu perkara yang wajib atau sunat. Jadi kita kena beri maaf lah, keuzuran kepada orang yang ada keuzuran sungguh dah. Yang ke-17, keharusan berpegang dengan khabar wahid, cerita seseorang yang dipercayai, sama ada berhubung dengan urusan dunia maupun urusan agama. Kalau benda tu orang percaya, orang sungguh dah ada hujah kata apa dia tu, kita kira orang baik sungguh, kita boleh pegang lah. Hadis ahad pun ni lah cara ulama ahli sunnah ni, ulama hadis terima.
Kalau perawi-perawi tu betul-betul kuat dah. Boleh terima cerita dia walaupun dia seorang dia cerita dah. Yang ke-18, tindakan pantas dan penuh dengan kebijaksanaan seringkali menyelamatkan manusia daripada terhina dan menyesal di kemudian harinya. Keputusan yang bijak dah. Masuk Islam awal ni. Jadi selamat lah. Banyak perkara selesai masalah ni. Yang ke-19, orang-orang kafir di zaman jahiliah telah menerima kewujudan bulan-bulan haram. Mereka juga menghormati bulan-bulan itu dan memelihara diri daripada mencerobohinya dengan berperang dan sebagainya. Nah. Yang ke-20, Qabilah Abdul Qais mendahului Qabilah-Qabilah yang lain dalam memeluk agama Islam, khususnya Qabilah Mudar. Okay, lihat untuk semua perbincangan di atas Fathul Bari jilid 1 muka 130 hingga 135, Umdatul Qari jilid 1 muka 38 hingga 311, Irsyadus Sari jilid 1 muka 212 hingga 215, Al-Kawabiki Badarari jilid 1 muka 206 hingga 211, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 115 hingga 119, At-Tawdih jilid 3 muka 207 hingga 222, Nami' Ad-Darari jilid 1 muka 107, Faidul Bari jilid 1 muka 232 hingga 235, Kasful Bari jilid 2 muka 173 hingga 729, Nasrul Bari jilid 1 muka 353 hingga 356, Tulfatul Qari jilid 1 muka 297 hingga 301. Tu rujukan-rujuk untuk perbincangan hadis tersebut. Habislah. Belah sekali ke habis juga. Nah, hadis ke-53 ni. Bab ke-41 dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.